1.4 proteins. So LO yang pertama, describe the basic structure of amino acids. Secondly, state how amino acids are grouped. Next, illustrate the formation and breakdown of dipeptide. Okay, so protein merupakan sekumpulan molekul yang kita boleh panggil sebagai peptide. So protein ataupun peptide diperbuat daripada satu jenis molekul yang kita panggil sebagai amino acid. So kamu anggap je amino acid ni macam bahan-bahan yang kita akan guna untuk membina protein ataupun untuk membina peptide. Okay, so that's why dekat sini the first one kita akan kata describe the basic structure of amino acid. So amino acid itulah satu benda yang kita akan guna sebagai bahan untuk membuat protein ataupun nama lain adalah peptide. Okay, so that's why dekat situ ada amino acids. So amino acids ni ada banyak jenis. Okay, tapi jenis dia berbeza dari segi satu tempat saja. Nanti kita tengok dekat mana dia berbeza. Okay, so basic structure semua amino acids yang berbeza jenis itu semuanya sama. Okay, and then ada pembahagian kumpulan ataupun group yang kita boleh bagi kepada the different types of amino acid tersebut based on dia punya karakteristik, dia punya sifat. So amino acid itu ada pelbagai jenis dan ada pelbagai jenis sifat, dan sifat tersebut kita boleh kumpulkan kepada 4 kumpulan yang utama. So itu yang nombor 2 ini, grouping of the amino acids. Okay, so the last one untuk illustrate, untuk lukis dan label process formation dan juga breakdown of dipeptide. So dipeptide merujuk kepada satu protein ataupun satu peptide yang diperbuat daripada di, iaitu dua amino acids. So apabila dua amino acid kita cantum, jadilah dipeptide. Kalau satu sahaja itu amino acid. Okay, first structure of amino acids iaitu monomer kepada protein. Oleh kerana dia satu kita panggil dia monomer. Macam sebelum ni, monomer kepada maltose adalah alpha glucose. So satu alpha glucose tu adalah satu monomer. So apabila kita cantumkan dua alpha glucose, jadilah maltose. Okay, iaitu disaccharide. So monomer merujuk kepada any molecule that can be bonded together to form a polymer. Jadi satu molekul yang lain yang lebih besar. Okay, so itu adalah monomer. So for protein, the monomer is amino acid. Kalau sebelum ini, monomer kepada maltose ataupun saccharide adalah glucose. Okay, so what is amino acid? So it's a chemical compound with a carboxyl group, amino group, and a side chain attached to an alpha carbon. So basically awak describe saja apa awak nampak dalam gambar ni. So semua amino acids mesti diperbuat daripada satu carboxyl group iaitu COOH, satu lagi amino group iaitu NH2, dan satu lagi kumpulan yang kita panggil sebagai side chain. Okay, so side chain ni ada pelbagai jenis. So kita letak simbol untuk represent side chain dalam structure basic ini dengan simbol R. Okay, so R itu adalah representative saja. Satu untuk mewakili saja. Okay, so tiga kumpulan ini akan attach kepada carbon yang tengah-tengah yang kita panggil sebagai alpha carbon. Okay, dan ada satu H group lah. Okay, so semua amino acid mesti ada 3 komponen ini, iaitu mesti ada amino group, ada carboxyl group, ada side chain, iaitu R yang melekat dekat the central carbon, iaitu alpha carbon. So itu adalah basic structure of amino acid. So kalau kamu nak lukis, cara yang paling senang adalah kita start dengan N and then bond C and then another bond with C. So C yang tengah itu adalah alpha carbon. So kat situ kamu letak dia punya R group. And then on the other side ada H. And then baru kamu lengkapkan dia punya amino dan juga dia punya carboxyl group. So amino adalah NH2. Carboxyl adalah COOH.
H. So itu cara paling simple untuk kamu lukis structure of amino acid. Okay, tapi jangan lupa label. So ada dia punya carboxyl group, ada amino group, ada dia punya side chain. Okay, dan juga dia punya alpha carbon. Next, groups of amino acid. So tadi saya kata amino acid ini dia punya basic structure dia semua sama. Dia cuma berbeza dekat dia punya R group dia. So R itu ataupun side chain itu akan ada different types of compound yang akan melekat dekat situ untuk menjadikan mereka different groups of amino acid. So there are about 20 amino acids that make up for protein. So dekat badan kita ada banyak jenis protein. So different proteins diperbuat daripada different combination of the 20 different types of amino acid. So setiap protein dalam badan kita, dia punya bahan-bahan amino acid untuk membuat protein tersebut akan melibatkan different combination, gabungan amino acid yang berbeza. Okay, dan macam kita tadi, setiap amino acid tersebut hanya berbeza dekat dia punya side chain saja, dekat dia punya R tu saja. Dia punya basic dia NCC itu semuanya sama. So the side chain ataupun R group akan determines the characteristic ataupun the grouping of the amino acid. Okay, iaitu ada R group yang akan menjadikan amino acid itu tergolong dalam kumpulan non-polar. Okay, tidak polar. So non tu tidak, polar itu yang polar lah. Okay, ataupun nama lain adalah hydrophobic. So hydro means water, phobic maksudnya tak suka. So hydrophobic maksudnya molekul tersebut tidak suka ataupun cannot dissolve in water, tidak larut air. Macam minyak pun ataupun fat itu pun kumpulan molekul yang bersifat hydrophobic. Sebab minyak dengan air takkan boleh bercampur. Sebab minyak adalah hydrophobic yang tak boleh dissolve dekat dalam water. So, for the amino acids pun ada juga. Depending on the side chain ataupun the R group of the amino acid, akan ada sekumpulan amino acid yang tidak boleh dissolve dalam water. Kenapa tidak boleh dissolve? Sebab mereka adalah hydrophobic ataupun non-polar, tidak polar. So polar tu kamu refer balik kepada struktur of water. Kan water sifat dia adalah polar kan? So kalau dia tak suka air, so dia adalah non-polar. So itu grouping yang pertama. Grouping yang kedua adalah kalau dia punya side chain itu bersifat polar ataupun hydrophilic. So ni yang suka kepada air. Okay, yang ketiga pula adalah acidic. Maksudnya dia bersifat acid. The last one adalah bersifat basic ataupun alkaline. Okay, so untuk grouping of amino acid ni, make sure awak boleh state the 4 different groups of amino acid. Yang pertama. Yang kedua, awak kena boleh identify the different groups based on gambar. Okay, so ada dua benda bukan hanya state saja, tapi kamu boleh tengok gambar dan tahu itu kumpulan mana. Okay, so kamu tak perlu hafal 20 jenis amino acid itu. Okay, kamu hanya perlu boleh tengok gambar dan kamu tahu itu sifat yang mana based on dia punya R group ataupun side chain dia. Okay, for example, untuk basic, kamu nampak ni dia punya side chain. Okay, kenapa yang ini side chain? Sebab ingat tadi dia punya basic mestilah NCC. So itu dia punya basic structure dia. So jangan tengok yang sini. Okay, so itu semua sama. Yang membezakan cuma dekat dia punya side chain ataupun dia punya R. Okay, so kalau basic, kamu akan nampak dia ada plus charge. So itu adalah basic. Kalau acidic, on the other hand, kamu akan nampak dia ada minus. So itu adalah acidic. Okay. Kalau polar pula, polar ini kamu akan nampak dia ada O. Dekat dia punya side chain ini ada O. Ataupun dia ada N. Ataupun dia ada S. So itu adalah jenis polar amino acid. Okay, yang penting kamu kena tengok dekat R saja. Dekat side chain saja.
Jangan tengok dekat dia punya basic NCC tersebut. Okay, so itu adalah polar. Kalau non-polar pula, dia basically dia tak ada apa yang kita jumpa dekat 3 kumpulan ini. Okay, for example dekat sini kamu nampak untuk yang ini tak ada O, tak ada S, tak ada N. Okay, so dia adalah jenis non-polar. Okay, so ni pun sama, ada H sahaja, so dia pun non-polar. Dekat sini pun sama, ada CH sahaja, so itu pun non-polar. Okay, so ingat, untuk identifying the grouping, kamu hanya tengok dekat dia punya R group sahaja, bukannya dekat dia punya backbone ini, tulang belakang ini, iaitu NCC. So kalau NCC tu memang ada minus charge dan juga plus charge sometimes lah. Okay, so jangan tengok kat situ. So itu adalah grouping of amino acids based on dia punya side chain. Next, to illustrate the formation and breakdown of dipeptide. So tadi saya kata dah, di merujuk kepada dua. Apa yang dua? Dua molecules of amino acid yang sudah attached to one another. So dua dipeptide, so maksudnya dia berbuat daripada dua amino acid yang dah melekat ikut condensation reaction. Okay, kalau formation lah. Okay, so kalau breakdown dia adalah hydrolysis. So sama macam formation ataupun breakdown of maltose. Reaction dia sama. Untuk form condensation, untuk breakdown dia adalah hydrolysis. Okay, cuma kalau protein, apa yang kita cantumkan adalah dia punya amino acid, iaitu dia punya monomer. Okay, so in the formation ataupun breakdown of amino acids, first, kalau formation dia adalah condensation reaction. So the carboxyl group of one amino acid is linked to the amino group of the next amino acid. So maksudnya bond itu yang kita panggil sebagai peptide bond. So nama bond dalam protein adalah peptide bond. Okay, so peptide bond terbentuk di antara carboxyl group of amino acid number 1 dan juga amino group of amino acid number 2. Okay, so dua functional group ini yang akan terlibat dalam membentuk peptide bond. Okay, so once the reaction ataupun condensation occur, water will form. Sebab tu kita panggil dia sebagai condensation. Dan hasilnya kita akan dapat dipeptide yang link together, bercantum oleh satu bond yang kita panggil sebagai peptide bond. Okay, so kena hafal nama bond ini. Dalam saccharide, nama dia adalah alpha 1,4 glycosidic bond. Itu untuk maltose lah, alpha 1,4 glycosidic bond. Tapi untuk protein dia adalah peptide bond. Dia tak ada nombor-nombor. Okay, so simple sikit lah. So peptide bond. So untuk form dipeptide, prosesnya condensation. Untuk breakdown of dipeptide, kembali kepada dia punya komponen dia punya monomer dia, iaitu dua amino acid, reactionnya adalah hydrolysis. So untuk draw the chemical reaction, sama juga macam saya describe untuk formation dan juga breakdown of maltose. Chemical reaction kita mesti lukis daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Tak kisahlah. Okay, yang penting bukan atas bawah. Atas bawah tak boleh. Mesti ada reactant sebelah kiri, and then ada dia punya chemical reaction. Lepas tu ada dia punya product. Okay, so jangan lupa kalau produk dia mesti ada water. Okay, so jangan tertinggal water. Sebab reaction dia adalah condensation. Okay, kalau breakdown pun kena letak water plus water untuk cakap dia adalah hydrolysis. So lukisan struktur yang betul adalah first lukis the first amino acid punya structure. Ingat mesti struktur yang betul. Satu amino acid plus another amino acid, and then letak anak panah untuk tunjukkan dia condensation atau hydrolysis. Depends on the question lah. Okay, sebab sometimes question dia akan minta condensation saja ataupun dia akan minta hydrolysis saja. Okay, so awak kena buat salah satu So jangan buat dua-dua secara default.
Okay, so kena baca soalan. So hasilnya adalah dipeptide dan juga water. Okay, so dekat dipeptide tu kamu mesti label dekat mana peptide bond. Iaitu kena label guna satu, jangan lukis anak panah ni. Kamu guna satu kayu saja sampai ke between C dan juga N. So itu adalah peptide bond. Okay, ataupun kamu nak buat box macam ni pun boleh. Cuma tak wajib lah. Yang penting kamu letak satu garisan ni terus ke arah in between C dan juga N. So itu kamu label sebagai peptide bond. Okay, so structure betul satu markah. Kamu label reaction satu markah. Kamu label peptide bond, kamu label nama-nama ni, akan dapat satu lagi markah. So total boleh dapat 3 markah dalam lukisan. Okey, dengan syarat kamu lukis structure amino acid dan juga dipeptide tu dengan betul. Iaitu kena mesti N, C, C, and then dia punya carboxyl group, and then dia punya amino group, and then dia punya R dan juga H. Okay, so lukisan tu kena betul, baru kamu dapat markah untuk structure. So kalau saya lukis, saya akan buat macam ni dahulu. So buat dulu NCC plus another NCC. So ini dia punya reactant. So kita lengkapkan dia punya H ataupun R. So yang ni tak kisah kamu letak H di atas ke, R di atas ke, tak kisah. Yang penting dia berada di tengah-tengah. And then baru lengkapkan dia punya amino group and then carboxyl group for the first amino acid, and then lengkapkan for the second amino acid. So itu adalah amino acid campur amino acid, iaitu dia punya reactant. And then katakan saya nak lukis condensation saja. So satu je anak panah for condensation, dan jangan lupa terus label. Next, for the product iaitu dipeptide plus water, kamu terus buat N, C, C, and then the next N tu dekat. N, C, C. Okay, kamu combinekan between NCC dan juga NCC tersebut. Okay, saya ulang balik. Terus tulis NCC dash another NCC. Okay, and then start dengan amino group sebelah kiri, carboxyl group sebelah kanan. Lepas tu baru lengkapkan R, yang carbon selepas N tu, itu yang kamu letak R. So dekat sini carbon lepas N, iaitu R. So carbon ini yang berada selepas N, so ini pun another R. Okay, so yang lain tu kamu letak H. So sini H, sini H, sini H. Except for carbon yang nombor 2, kamu letak double bond dengan O. Okay, so C double bond O dengan N, H. So itu adalah kita punya peptide bond. So itu adalah peptide bond. Jangan lupa plus H2O, iaitu water. Okay, sebab condensation akan membentuk water. So student selalu tertinggal produk nombor 2 tu. So kalau kamu tertinggal water, reaction awak tidak lengkap. So kalau tak lengkap, markah pun tak adalah. Okay, so next, jangan lupa label semua molekul ini, iaitu amino acid, condensation reaction, dipeptide, lepas tu water. Even water pun kamu kena tulis, walaupun kita tahu H2O itu adalah water. Okay, lepas tu yang paling penting adalah peptide bond ni lah yang kamu dah label tadi. So itu adalah cara melukis formation of dipeptide. Okay, so untuk kalau dia minta hanya hydrolysis sahaja, so the only thing awak kena buat adalah kamu ingat je gambar condensation ni, tetapi kamu tukar. Kamu buang condensation, lepas tu anak panah dia kamu tukar on the opposite direction. So tukar macam ni saja. And then label ini adalah hydrolysis. So gambar yang sama,
kamu boleh jadikan dia formation ataupun jadikan dia breakdown. Okay? Sebab most question dia akan minta salah satu saja. Dia tak akan minta dua-dua. Okay? So gambar yang di atas ni untuk tunjukkan dua-dua reaction serentak. Tapi in the exam, most of the time dia hanya minta salah satu saja. Sama ada condensation ataupun hydrolysis. So tak kisahlah dia minta yang mana satu. Cara kamu lukis, kamu tetapkan sama saja. Iaitu sebelah kiri dia amino acid campur amino acid. Sebelah kanan dia dipeptide campur water. Yang kamu tukar cumalah anak panah dan juga nama reaction. Ke kanan itu condensation, ke kiri itu hydrolysis. Okay? So itu cara mudah untuk awak lukis formation ataupun breakdown of dipeptide. So ni contoh illustration yang kurang tepat. For example, water tak di-label. Lepas tu dia tak letak plus sign. Okay. So dipeptide dengan water tu adalah dua produk yang berbeza. So kena letak plus sign. Nak kata dia dua komponen yang berbeza. Okay. So dalam formation reaction, kamu tak perlu label amino dengan carboxyl group. Kalau kamu label pun tak ada masalah. Tapi sebenarnya tak perlu label. Yang penting kamu label anak panah dan juga nama reaction ni. Okay. Satu lagi kesalahan adalah jangan circle atom tersebut. Sama macam cara kita melukis glukos, kamu tak perlu circlekan atom itu. Just tulis je NCC. Okay. Itu yang pertama. Contoh yang kedua ni dia lukis daripada atas reactant productsnya di bawah. So atas ke bawah tak boleh. Okey, kenapa tak boleh? Memang itu syarat dia. Memang chemical reaction hanya boleh dilukis kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. So that's it for subtopic 1.4 proteins.